Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan tutorial Cikgu Saleh. Dan kita akan akhiri bab 1 ini dengan tutorial 5 ini untuk soalan objektif, dan kita buat rumusan. Antara soalan objektif yang diberi daripada 20 soalan, kita baca dululah yang satu persatu. Untuk soalan 1, okey, maklumat berikut berkaitan ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. Okey, soalan ini ciri negara bangsa. So, okey, yang ditanya ialah penduduknya melakukan upacara meminum air sumpah. Apa ciri tersebut? Okey, ini soalan ni mudah ya. Dia ada yang A tu jawapannya undang-undang, B raja, C wilayah, D rakyat. Jadi untuk itu jawapannya untuk soalan ini ialah D rakyat ya. Okey, perlu diingat ya. Kita semak balik, ada ciri yang pertama raja, ciri yang kedua undang-undang ya. Kemudian ciri yang ketiga wilayah pengaruh, dan ciri yang keempat, minta maaf ya. Okey, ciri yang keempat ialah rakyat sebagaimana anak-anak maklumlah ya. So, okey, jadi di sinilah jawapan tersebut untuk soalan 1 ini, iaitu rakyat yang setia. Okey, rakyat yang setia. Okey, ini jawapannya ada di sini. Ciri rakyat setia dengan meminum air sumpah. Okey, jelas. Jawapannya sekarang untuk 1 ialah D. Cikgu teruskan. Untuk soalan kedua, tanpa membuang masa, kerajaan alam Melayu telah mewariskan ciri-ciri negara bangsa kepada Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Apakah kerajaan tersebut? Kena fahami betul-betul apa yang ditanya di sini ya. Yang ditanya ialah mewariskan, bukan mewarisi ya. Mewariskan bermaksud yang lebih awal. Betul? Kalau mewarisi, okey. Jadi ada beza sedikit di situ, tetapi kita tengok nota. Tengok ya. Jadi Funan dan Champa mewariskan kepada Sriwijaya. Sriwijaya mewariskan kepada Melaka. Melaka mewariskan kepada Johor Riau. Okey, soalan ni senang sajalah. Jadi untuk soalan 2 jawapannya ialah A. Kerajaan Sriwijaya mewariskan kepada Kesultanan Melayu Melaka. Okey, next untuk soalan 3. Mengapa kesinambungan negara bangsa kerajaan alam Melayu penting kepada negara bangsa Malaysia hari ini? Soalan kebat ya. Kita tengok kenapa penting kesinambungan itu daripada zaman Punan Champa, kemudian dah pergi ke zaman Sriwijaya, Melaka, Johor Riau, dan sekarang Malaysia. Apa kepentingan? Untuk A, kemodenan. Okey, memang kemodenan memang hari ini telah berlaku, tak perlu mewarisi pun. Kesejahteraan mungkin. Okey, keperluan agama tidak juga. Hari ini ada agama Kristian dan begitu banyak agama bukan semuanya dari kesinambungan kerajaan alam Melayu. Kekuatan tentera memang kita bukanlah kita sekarang kuasa tentera sebagaimana kuasa-kuasa besar seperti Amerika seperti China Okey, mari kita lihat nota pintas kita. Jadi soalan tadi apa? Kesinambungan. Jadi kita kena cek. Kita dah belajar sebelum ni kesinambungan itu penting Kenapa kesinambungan? Penerusan. Istilahnya di sini ialah penerusan. Okey. Jadi kenapa perlu diteruskan? Kita semak balik. Pertama, sebab untuk berkembang. Empire tidaklah. Hari ini tidak untuk tujuan empire Okey, jawapannya ada di sini, kesejahteraan. Di samping itu yang lain pun ada, memperkukuhan negara bangsa. Okey. So jawapannya jelas di situ B. Ya.
kesejahteraan rakyat. Okey, cikgu teruskan tutorial ini. Raja Melaka merupakan pemerintah tertinggi. Pemerintahan beraja ini diperkukuh lagi dengan sistem Jemaah Menteri, bukan zaman Melaka itu hari ini. Negeri Bersekutu zaman British, adat Temenggong tradisional, undang adat. Jadi jawapannya jelas di sini. Kalau lihat kita punya nota, memang pembesar 4 lipatan lah, ya. Okey, ni dia. Cikgu pun dah conteng-conteng nota-nota cikgu ni. Okey, sangat senang untuk soalan 4. Jawapannya ialah D. Okey, kita semak semula. Betul tidak? Kepada anak-anak yang dah buat. Untuk 1 jawapannya D. 2 jawapannya A. 3 jawapannya B. 4 jawapannya D. Okey, teruskan. Okey, rakyat. Kita telah belajar menengah rendah lagi dulu. Ya, antara berikut, manakah rakyat Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka? Ya. Okey, perlu rujuk ke? Boleh juga kita rujuk, tak ada masalah. Okey, itu dia ada jelas dalam buku teks menyatakan Melayu dan Laut. Okey, tak perlu kita bincangkan lah, ya. Okey, jawapannya ialah 1 dan 2. Jadi soalan 5 jawapannya ialah A. Boleh juga bincangkan, siapa orang dagang? Orang dagang ini ialah imigran, seperti orang Cina dan India datang negara kita, ya. Sengau sungai ini, orang sungai ialah kita ada belajar dulu, etnik ataupun suku kaum di Sabah. Ini biasa merujuk kepada keturunan Cina dan juga India, ya. Asalnya mereka ini adalah orang dagang yang datang daripada negara Cina dan negara India. Untuk soalan 6, cikgu teruskan. Mengapakah hubungan? Ni kita dah dengar sebelum ni, hubungan timbal balik antara pemerintah dan diperintah penting, ya. Okey, ada pemerintah ni, apa kepentingannya, ya. Kebebasan rakyat tidak juga. Zaman itu memang tidak ada kebebasan. Taraf rakyat, taraf hidup tidak juga, khususnya hamba masih kekal jadi hamba. Kemudian persefahaman, mungkin kehidupan bertata susila kita jumpa masih tingkatan 1 di bawah tajuk tamadun. Sudah tentu anak-anak ingat konsep tamadun. Jadi lihat pada nota, jawapannya memang jelaslah di situ, ada di sini disebutkan, dalam nota. Hubungan timbal balik mewujudkan pertama hubungan timbal balik, saya betulkan, okey, yang pertama, hubungan timbal balik itu penting kerana keperluan persefahaman dan ikatan, okey, persamaan. Jadi jawapannya memang jelaslah di situ, untuk soalan 6 ini. Saya harap anak-anak boleh ikut tutorial ini, tutorial yang percuma, di hari-hari cuti. Jadi soalan 6 C, sebagaimana kita lihat nota tadi, So, okey, saya harap cukup anak-anak didik cikgu semua faham. Soalan 7, kedaulatan ialah lambang kekuasaan tertinggi sultan dan merupakan hak mutlak sultan untuk mengawal. Okey, siapa yang dikawal oleh sultan? Pedagang? Kemungkinan tidak. Rakyat mungkin ya, wilayah orang asing tidak. Jadi di sini sangat pedagang ada orang asing. Memang sultan tidak ada kuasa mutlak ke atas mereka, rakyat negara orang. Begitu juga orang asing dan pedagang. Jadi kita lihat semula, cuba kita tengok. Okey, kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi. Jadi dia adalah hak mutlak sultan mengawal rakyat dan wilayah. Jadi jawapannya jelas di situ, ya anak-anak. Okey, rakyat dan wilayah. Okey, rakyat, wilayah. Jadi jawapannya C, betul. 7 jawapannya C, 2 dan 3. Boleh cikgu teruskan lagi? Harap anak-anak fokus. Ada 20 soalan saja, tak banyak. Oh, minta maaf.
Kita teruskan untuk soalan apa? Okey, soalan ni senang sajalah, kita tak payah bincang panjang ya. Peta berikut menunjukkan wilayah pengaruh Kesultanan Melayu Melaka. Okey, bagaimana? Apakah cara memperoleh wilayah tersebut? So, berdasarkan nota tu ada 3 ya. Untuk mendapatkan wilayah itu kita lihat pada buku teks. Sebaiknya kita rujuklah buku teks Pengalaman cikgu, buku teks biasanya menjadi rujukan utama lah ya untuk menjawab soalan-soalan periksan awam Penaklukan, naungan, perkahwinan. Okey, di situ ada istilah perkahwinan sasiah Perkahwinan sasiah ini ialah perkahwinan politik. Cikgu ingat. Bukan sasiah. Sasiah ini politik siasah. Sasiah ini lebih merujuk kepada perkahwinan secara saya ingat pun lebih tepat Cikgu ingat kita kena faham konsep siasah tak maaf sebab cikgu teringat ini ialah berkaitan dengan perkahwinan politik antara kalau tak silap cikgu untuk dapatkan siantan di mana Sultan Melaka Mansur Shah telah berkahwin dengan Puteri Majapahit dan dia mendapat cikgu lebih. Tetapi yang penting di sini jawapan ialah perkahwinan. Sasiah ini perkahwinan orang biasa Jadi kita betulkanlah soalan ni. Okey, teruskan. Minta maaf atas kesilapan ini. Apakah maksud lambang kebesaran Sultan Melaka? Okey, yang ini pun tidak susah Okey, yang tadi apa? Cara memperoleh melalui perkahwinan. Maksud lambang kebesaran apa maksudnya? Okey, kita tengok balik Apa maksud lambang kebesaran? Okey, kita tengok lambang kebesaran. Merupakan identiti sesebuah kerajaan. Kedua, keistimewaan sultan. Identiti kerajaan, keistimewaan sultan. So, jawapannya itu jelas ya. Untuk soalan 9, jawapannya D. So, cikgu teruskan untuk soalan 10. Yang ini tak payah bincang panjang lah ya. Sultan Melaka memberikan kuasa memerintah atau mentadbir wilayah sungai dan pulau kepada pembesar berempat. Kawasan pentadbiran ini dikenali sebagai kawasan, kita tengok nota ini. Pembesar berempat mendapat kawasan pentadbiran. Mana dia? Dah jauh sini dan kawasan itu dikenali. Kita cuba lihat, kita fahamkan balik. Sultan Melaka beri wilayah, sungai, pulau kepada pembesar berempat. Apa nama kawasan itu? Ya, Perpegangan. Terima kasih. Tepat jawapannya ialah kawasan Pegangan. Andai kata berlaku beberapa kesilapan soalan, tak apalah kita boleh bincang, kita betulkan sama-sama. So, buku sulung begitulah, mungkin ada kesilapan di sana sini. Untuk soalan 11, 10 tadi jawapannya A. 11, pentadbiran pusat dilaksanakan oleh pembesar berempat diketuai oleh bendahara. Manakah antara yang berikut tugas bendahara? Jadi kita kena faham tugas-tugas bendahara dan juga tugas-tugas pembesar yang lain. Bila kita dapat kenal pasti setiap tugas pembesar itu, kita baru boleh jawab soalan yang sebegini. Yang pertama kita tengok sebentar lalu, kita cuma ingat sebagai ketua pentadbir bendahara, macam Perdana Menteri lah bendahara ni. Ketua Terus Angkatan Tentera menasihati Sultan, itu antara tugas penting bendahara. Kita tengok jawapannya. Untuk jawapan bagi soalan 11 ini, kita tengok Ketua Terus Angkatan Tentera. Betul? Betul. Kemudian yang kedua, menjaga keselamatan kota.
Panglima Angkatan Laut, ini Laksmana Kemudian Pemangku Sultan. Kita tak habis ni tengok ni. Ada lagi cawangan Pemangku Sultan. Okey ya. Dan satu lagi yang kita tak highlight tadi ialah Pemangku Sultan. Jadi jawapannya keselamatan kota ini dijaga oleh Temenggung. Jawapannya 1 dan 4. 1 dan 4 ini ialah B. Okey, 1 4 okey, B. Kita teruskan untuk soalan 12. Selain hukum adat, hukum kanun Melaka dan undang-undang laut Melaka berasaskan apa? Ini soalan yang sangat mudah sebenarnya. Anak-anak memang dah tahu daripada menengah rendah. Okey. Sumber undang-undang Melaka ya, yang penting sekarang, 2 sumber itu anak-anak kena tahu. Okey, hukum kanun Melaka dan undang-undang laut Melaka asasnya daripada hukum syariah. Yang kedua, hukum adat yang sedia ada. Jadi jawapannya di sini ialah C, iaitu syariah ya. Okey, selain hukum adat, hukum kanun Melaka dan undang-undang laut Melaka berasaskan syariah. Tadi satu lagi adat. Cikgu teruskan lagi ya, soal minta maaf ya. Kemudian untuk soalan 13, mengikut hukum kanun Melaka, apakah hukuman yang dikenakan ke atas orang yang ingkar arahan sultan? Ya, apa yang akan dikenakan jika ingkar arahan sultan? So, okey, cikgu rasa tidak ada masalah. Jawapan ini memang ada dalam hukum kanun secara jelas ya. Okey, kita tengok ingkar. Okey, ada di sini. Hukuman bunuh dikenakan kepada sesiapa yang ingkar dan memalsukan titah sultan. Ada 2 perkara di situ yang perlu diambil perhatian oleh anak-anak. Pertama, ingkar. Yang kedua, memalsukan titah. Yang ini soalannya ingkar. Satu lagi memalsukan. Kedua-dua hukuman itu ialah hukuman bunuh. Betul? Tadi kan bunuh So, okay, untuk soalan 13 ini jawapannya ialah dibunuh. Dan seterusnya. Untuk soalan 14. Maklumat berikut berkaitan kandungan hukum kanun Melaka. Fasal 26 menyatakan 4 orang saksi diperlukan jika tidak cukup memadai 2 orang sahaja. Fasal tersebut berkenaan dengan undang-undang apa? Okey. Undang-undang Melaka ini, untuk pengetahuan anak-anak, ada undang-undang jenayah. Yang kedua, peranan sultan dan pembesar. Dan yang ketiga, kekeluargaan. Jadi rumusannya, fasal berkaitan dengan fasal 26 ni ialah berkaitan dengan fasal 26, iaitu pernikahan tadi, berkaitan dengan kekeluargaan. Jadi jawapannya jelas untuk soalan 14 ialah A. Pelayaran tidak itu hukum kanun undang-undang laut Melaka. Cukai dua-dua ada dua-dua ada. Jenayah dua-dua pun ada. Tapi dalam hal ni merujuk kepada fasal 26 berkaitan dengan saksi. So, okay, itu kekeluargaan. Cerita perkahwinan adalah kekeluargaan. Okey. Kita teruskan untuk soalan 15. Undang-undang laut Melaka yang diperkenan oleh Sultan Mahmud Shah mengandungi peraturan tentang, kita tengok dulu. Undang-undang laut Melaka ada tentang apa? Tadi hukum kanun Melaka ada lagi tambahan Ada selain kekeluargaan tadi, ekonomi, perkataan untuk raja. Okey, anak-anak boleh ulang kaji lain. Untuk undang-undang laut Melaka, antara yang paling penting di situ kandungan ialah peranan nahoda. Okey, selain peranan nahoda ialah berkaitan dengan pelayaran. Cuba ingat nanti untuk dapatkan markah semula.
Okey, tak susah pun. Anak-anak yang dah belajar dulu tak ada masalah pun. Ada jenayah dan percukaian. Itu saja kan yang kita pelajari? Ya. So, jawapan untuk soalan nombor 15 ialah okey. Kita semak balik. Peranan nahoda betul tadi? Betul. Keselamatan kota bukan. Itu tugas Temenggung. Itu bukan berkaitan dengan Hukum Kanun Melaka. Ini Undang-Undang Laut. Dan perkataan Raja tadi pun kita tengok berkaitan dengan Hukum Kanun Melaka. Dan jawapan yang terakhir tepat, percukaian. Jadi jawapannya 1 dan 4. 1 dan 4 tu apa? B. Jadi 15 jawapannya B. Untuk soalan 16, fasa 9, Undang-Undang Laut Melaka menyebutkan seseorang malim harus arif tentang ilmu pelayaran. Okey, antara yang paling penting ialah malim. Ada beberapa pegawai lain, seperti selain daripada nahoda, ada pegawai jurumudi, malim, jurubatu. Jadi malim ini sangat arif dalam ilmu pelayaran. Apa ilmu yang dia arif itu? Satu, mengenai ombak. Kedua, mengenai arus. Yang ketiga, mengenai bulan dan bintang. Jadi kita ingat perkara-perkara berkaitan geografi ini akan membolehkan kita senang faham lah. Jadi yang tadi dia ada sebutkan yang pertama, jawapan yang paling tepat, walaupun ada situ cikgu sebut geografi kan, tetapi itu kurang tepat, umum saja. Jadi jawapan tepatnya perniagaan tidak, undang-undang laut tidak. Kemahiran dia yang sebenar ialah mengenai, minta maaf, kita betulkan balik, keadaan ombak. Betul 16C, betul nak? Okey, kita teruskan lagi. Maklumat berikut berkaitan dengan Undang-Undang Laut Melaka. Fasal 6.3, nahoda menentukan jumlah hasil yang dikenakan terhadap hasil penumpang. Jadi terhadap hasil penumpang, siapa yang menumpang dalam kapal nahoda itu perlu membayar cukai. Walau bagaimanapun, dalam beberapa kes mereka tidak meneruskan perjalanan. Soalannya, berapakah jumlah cukai yang akan dipungut sekiranya penumpang ingin turun sebelum sampai janjinya? Allahu Akbar. Kita betulkan penumpang ingin, berterusan aja sekiranya penumpang ingin turun sebelum janji. So, banyak number di situ. Tak apa, kita tengok. Jika seseorang itu ingin turun, cikgu dah gariskan lebih awal, cikgu dah cari sebenarnya. 1/10 daripada hasil penumpang sekiranya penumpang ingin turun sebelum sampai janjinya perlu dibayar. Mungkin dia janji 3 tahun, 3 bulan, 3 hari. Perjalanan zaman dulu jauh, sangat jauh. Tetapi jika nak turun sebelum sampai, maka perlulah membayar 1/10. Maka jawapannya di sini ada 1/10. Yang lain memang tak tepat. 1/2, 3/4, 5/10. Jawapan 17 ialah A. Untuk soalan 18, sikit lagi anak-anak. Selain menaungi rakyat jelata, apakah peranan lain seorang sultan? Okey, yang ini tak susah lah kita dah boleh agak, tetapi elok juga kita semak pada nota. Okey, kita tengok peranan sultan. Antara peranan sultan di sini, kita tasmik lah cuma menghafal, menaungi, menjaga keselamatan rakyat, apa lagi, perpaduan, lagi apa, kemakmuran, kestabilan, memperkenal undang-undang. So jawapan tadi sudah boleh agak Apa tadi jawapannya? Mutasil tidak, yang tidak spesifik, spesifik umum, mematuhi arahan siapa? Sebab sultan tu tinggi kan, bergotong royong. Sultan tidaklah bergotong royong kan. Jadi 18 jawapannya lebih tepat ialah C, mewujud perpaduan. Betul Kita teruskan soalan 19. Hamba merupakan golongan terbawah dalam hierarki masyarakat Melayu. Manakah antara berikut dalam kategori hamba? Kita tengok notas Mana hamba? Hamba ada
Di situ hamba ada hamba raja, hamba berhutang, hamba biasa. Tengok soalan? Tak susah pun, ya. Soalan 19, hamba raja. Betul? Okey, betul ya. Cikgu warnakan, Hamba raja, hamba bebas tak ada. Hamba pembesar tak ada, hamba berhutang. Jadi jawapannya apa? 19. Jawapannya B, 1 dan 4. Betul? Okey, soalan yang terakhir. Sekejap saja. Think positif. Kuatkan semangat. Raja berikut merupakan struktur sosial masyarakat Melayu. Ada golongan pemerintah, iaitu sultan dan pembesar. Ada golongan diperintah. Apakah peranan X? Kita lihat siapa sebenarnya yang diperintah ni. Yang diperintah adalah rakyat, dan antara tugasan-tugasan rakyat kita buat dengan pantas, taat setia, okey, jadi tentera, gotong royong, sumbang tenaga kerja dalam sistem kerak untuk bina istana, untuk bina jalan. So, okey, soalan ni tak susah lah mana ya. Jadi jawapan untuk soalan 20 ialah wujudkan perpaduan, itu sultan, pembajikan, pemerintah, mereka mana? Okey, menyumbang tenaga kerja. Inilah tugas seorang golongan di perintah. Selesai kan? Okey, alhamdulillah kita telah selesaikan soalan objektif ini. Okey, boleh kita semak sekali lagi kita semak, mana tahu berlaku kesilapan, kita buat sama-sama. Cikgu tak ada, cikgu secara live ni. Kalau ada kesilapan, anak-anak boleh komen Okey, untuk soalan 1 jawapannya D, 2A, 3B, 4D. Okey, 5 A, 6 C, 7 C, 8. Okey, C, cikgu buat pentulan sikit situ. 8 C. Konsep siasah ni dulu untuk silibus lama ada ya. T, kemudian satu lagi konsep ialah perkawinan politik. Dan yang ke-9, yang 9 ialah D, 10 A, 11 B, 12 C, 13 bunuh D, 14 kekeluargaan A, 15 B, betul, 16 ombak C, 17 1/10 A, 18 C, perpaduan, 19 jawapannya B, 1 dan 4, 20 D. Okey, selesai. Dan untuk tujuan seterusnya kita tasmik semula lah ya. Yang kita pelajari yang paling mustahak, yang pertama berkaitan dengan ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. Ada ciri raja, undang-undang, wilayah pengaruh dan rakyat. Antara perkara penting yang perlu kita ketahui ialah konsep dan contoh. Jadi raja antaranya Raja Champa Raja Champa. Okey. Tak apalah, cikgu tak perlu warnakan lah ya. Kemudian undang-undang, antara undang-undang yang ada ialah Undang-Undang Kutara Manawa. Wilayah pengaruh antaranya contoh Funan, cikgu telah jelaskan sebelum ini luasnya Funan daripada Vietnam sampailah ke selatan Thailand. Kemudian rakyat, konsep persetiaan, upacara kesetiaan dan minum air sumpah, tanda seorang rakyat itu setia. Cikgu sangat percaya dengan latihan-latihan diberi ini, anak-anak boleh melepas di TP ya, dan boleh menguasai TP 1 menyatakan dan TP 2 Okey, yang kedua, ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Bagi anak-anak yang ada buat latihan PDPC, cikgu percaya semua sudah menyemak ada 6 ciri negara bangsa Melaka, iaitu kerajaan,
rakyat, kedaulatan, wilayah pengaruh, undang-undang dan lambang kebesaran. Okey, latihan-latihan PWBC ni lah jawapannya cikgu ada beri di situ. Raja memberi perintah tertinggi dibantu pembesar. Ada konsep pembesar 4 lipatan. Okey. Dan berikutnya rakyat Melaka kita dah tahu tadi. Rakyat Melaka ada Melayu, orang laut. Kemudian konsep mutlak sultan ya, mengawal rakyat, mengawal wilayah, orang asing dia tak boleh kawal. Kemudian keluasan wilayah pengaruh Melaka sangat luas meliputi tanah Melayu dan sebahagian daripada pantai timur Sumatera. Okey, undang-undang kita pun tahu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka dan kelambang kebesaran Sultan, kedaulatan Sultan ialah seperti banyak lagi lah yang ada di sini cikgu tuliskan seperti nobat, warna dan cakmu. Okey, TP3 dengan latihan scene sebegini dan juga latihan yang struktur esei tadi dan objektif, saya percaya anak-anak boleh mencapai TP3 sepatutnya. Itu hak anak-anak untuk mencapai. Dan kemudian untuk pembesar 4 lipatan, okey, kita semak balik wilayah sungai pulau yang diberi sultan kepada pembesar 4 lipatan dipanggil sebagai pegangan. Okey, siapa pembesar perempat itu? Bendahara, Pengeluar Bendahari, Temenggung dan Laksmana. Okey, ada pembesar lain seperti Syahbandar, Bentara, okey, orang kaya, Hulu Balang, Penghulu. Okey, beza pentadbiran pusat. Pentadbiran pusat ini di mana bendahara menjadi ketua pentadbir. Banyak lagi kerja-kerja bendahara dalam pentadbiran pusat tu, pemangku sultan dan kemudian ada lagi pembesar lain. Pengelola bendahari tugasnya menguruskan perbendaharaan, Syahbandar urus cukai, Temenggung menjaga keselamatan kota Melaka, Laksmana menjaga laut Melaka, keselamatan laut Melaka. Okey, ada di soal tadi sama ada di struktur, esei maupun objektif dan dan objektif. Kejajahan pula ialah kawasan pentadbiran daerah, kampung. Mereka ini boleh dilantik oleh sultan dan ada antara mereka dilantik oleh pembesar berempat. Okey, peranan mereka khususnya ialah untuk menjaga keamanan dan mengutip cukai. Kita tengok seterusnya Undang-Undang Melaka, apa kandungannya antaranya kandungannya ialah jenayah dan jenayah seperti membunuh, menikam, mencuri dan banyak lagi lah. Kemudian peranan sultan dalam pentadbiran dan juga sultan dan pembesar pembesar yang pertama mesti mempunyai arif perlu arif dalam undang-undang. Okey, kekeluargaan itu seperti undang-undang keluarga, perkahwinan Kemudian urusan ekonomi tidak boleh bertentangan dengan Islam, khususnya seperti contoh riba Perkataan-perkataan untuk raja, khas untuk raja seperti titah, murka, bersiram dan sebagainya. Banyak lagi lah untuk pengetahuan anak-anak. Kandungan undang-undang laut Melaka yang pertama mengenai peranan nahoda. Antaranya yang paling mustahak peranan nahoda ialah dia ni ibarat raja ibarat raja dalam pelayaran dan semua orang perlu patuh perintah nahoda dan dalam pelayaran itu adalah pegawai-pegawai lain selain daripada nahoda, jurumudi, malim. Dan di pelayaran itu jika berlaku jenayah seperti membunuh, dan juga ada juga dalamnya terkandung percukaian berkaitan percukaian khususnya pelbagai cukai yang dikenakan dalam pelayaran itu bukan di darat. Dan untuk TP4 patutnya boleh dicapai selepas mendapat latihan ini Kemudian yang terakhir sekali, yang ini cikgu tak nak ulas, saya harap anak-anak boleh rujuklah bahan jawapan dalam channel rujuk di sana. Berkaitan dengan hubungan pemerintah dengan rakyat. Apakah hubungannya? Rakyat perlu setia kepada pemerintah. Pemerintah pula akan menjalankan peranannya, menjaga keamanan dan sebagainya. Ada golongan hamba. Dan untuk yang lain-lain ini boleh rujuk terus kepada channel cikgu
Dan ini semua aktiviti-aktiviti yang seharusnya perlu dicapai untuk mendapat TP5 dan juga TP6. Ingat ya, selain daripada peperiksaan SPM, kita perlu berusaha untuk memenuhi kehendak PBD. Dan seharusnya anak-anak boleh mencapai TP6. Okey, itu saja ya, selesai. Yang ini jawapan panjang, cikgu tak buat. Anak-anak boleh rujuk channel lah ya. Okey, untuk memenuhi TP5 dan 6 ya. Buat dalam bentuk esei, cikgu tak bincangkan di sini. Keutamaan tutorial kita ialah kepada soalan-soalan latihan. Itu saja ya. Agak panjang dan kita tutup bab 1. Cikgu doakan semua yang mengikut tutorial cikgu akan dapat A+ SPM 2021 first batch KSSM ya, anak sulung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.